Jadi kita menggunakan kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Jadi sambil kita menunggu sahabat-sahabat kita masuk ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh buka muka surat yang ke-270 ya. 270. Perbincangan kita hari ini berkait dengan peristiwa yang berlaku pada tahun yang ke-7 Hijrah. Ya. Peristiwa berlaku tahun ke-7 Hijrah, dan kita mula dengan perkahwinan Nabi dengan Sofiyah ya, Sofiyah. Jadi kita tengok sama-sama insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ma taufiqi illa billah. Minta maaf. Jadi berkahwin dengan Sofiyah ya, selepas berjaya menawan Khaybar ya. Khaybar ni nama sebuah tempat ni, bandar lah ya. Jadi Khaybar ni adalah bandar ya, bandar yang kita kata dia dia berada di utara Madinah ya. Dia duduk di utara Madinah ya, dan kawasan Khaybar ni kawasan subur, kawasan yang banyak sumber air ya, dan di situ ada banyak ladang kurma ya. Jadi orang yang tinggal di sini adalah orang-orang Yahudi daripada Madinah ya. Kita tahu orang Madinah ni asalnya duduk di Madinah, orang Yahudi ni duduk di Madinah, dan mereka daripada Bani Nadir ya, Bani An-Nadir. Jadi Bani Nadir ya, mereka ni adalah petani. Mereka punya kampung dekat dengan Masjid Quba ya. Jadi apabila mereka berkonspirasi nak bunuh Nabi, kita dah belajar sebelum ni, maka akhirnya kampung mereka dikepung oleh Nabi dan para sahabat, dan akhirnya Allah campakkan rasa takut ya dalam hati orang-orang Bani Nadir ya, dan mereka menyerahkanlah ya. Mereka dibenarkan untuk keluar dengan selamat, dan mereka diberikan kita panggil ya, peluang juga ya untuk bawa harta mereka sebanyak muatan unta ya. Jadi rumah tak boleh bawa lah, fixed asset tak boleh bawa. Tapi macam biasalah, orang Yahudi ni dia hati busuk ya. Jadi mereka telah memusnahkan rumah ya, barang-barang yang mereka tak boleh bawa tu mereka musnahkan supaya tidak boleh dimanfaatkan oleh umat Islam. Ini satu perbuatan ataupun sikap yang sangat tidak wajar lah ya. Maknanya kalau saya tak dapat, maka orang lain pun tak boleh dapat ya. Dia punya sifir dia macam tu. Sedangkan kita tahulah ya, bila kita tak boleh memanfaatkan sesuatu perkara tapi ada orang lain yang boleh ambil manfaat, why not ya? Pasal apa kita tak bagi orang tu ambil manfaat? Jadi oleh kerana itu ya, yang berlaku ialah sebaliknya. Jadi mereka dihalau keluar, dan mereka telah memilih untuk bermustautin ya, bermukim di mana? Di Khaybar yang duduk di utara Madinah. Dan orang-orang Mekah dan Madinah kalau mereka nak bermusafir ke negeri Syam ya, ke Damaskus untuk berniaga, mereka akan melalui kawasan dekat dengan Khaybar. Jadi Khaybar ni ya, dah duduk orang Yahudi Bani Nadir, mereka buat jahat lah ya. Jadi ada pasukan dagang ya, trade caravan, kalau lalu kat situ apa mereka buat? Mereka akan serang, mereka akan pukul ya, mereka rompak ya, mereka curi dan sebagainya. Jadi akhirnya berlakulah peperangan Khaybar, kita dah belajar ya, dan Nabi berjaya menawan Khaybar sepenuhnya. Rasulullah SAW kemudian mengahwini Sofiyah binti Huyai. Ya, Sofiyah binti Huyai. Siapakah Sofiyah binti Huyai? Sofiyah binti Huyai adalah anak pemimpin tertinggi ya, Bani Nadir. Nama bapaknya Huyai bin Akhtab. Ya, Huyai bin Akhtab ya adalah salah seorang daripada pemimpin tertinggi Quraisy, pemimpin tertinggi Bani Nadir. Beliau telah dibunuh ya, beliau telah dijatuhkan hukuman bunuh semasa beliau ya melobi ya orang-orang Yahudi Bani Quraizah ya, untuk menjadi musuh dalam selimut dalam peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq, peperangan parit ya. Dan dalam peperangan tersebut yang berlaku ialah orang-orang Yahudi Bani Quraizah, mereka menyerang pula ya. Mereka nak bunuh orang perempuan dan kanak-kanak yang dilindungi ya di Madinah tu. Jadi bukannya Bani Quraizah nak tolong pertahankan Madinah bersama Nabi dan para sahabat ya, malah mereka mengambil keputusan untuk membunuh pula orang perempuan dan kanak-kanak. Jadi akhirnya mereka juga dijatuhkan hukuman bunuh, dikepung, mereka menyerah kalah,
ya, disuruh masuk Islam dia kata tak, disuruh apa ni untuk apa kita panggil ya, untuk mereka minta nak untuk keluar macam Bani Nadir ya, tapi Bani Nadir mereka hanya merancang untuk bunuh, mereka belum bunuh. Tetapi orang Bani Quraizah ya, mereka sudah menyerang dan membahayakan nyawa ya, keselamatan orang-orang perempuan dan kanak-kanak Madinah. Jadi hukumnya sudah tentu berbeza sebab Bani Nadir belum buat, baru merancang ya, sedangkan Bani Quraizah mereka sudah melakukan kejahatan tersebut ya. Damage has been done. Bila damage has been done, maka sudah tentu hukumnya berbeza ya. Jadi ayahnya Huyai bin Akhtab sudah dijatuhkan hukuman bunuh. Patutnya Bani Quraizah saja kena. Tapi sebab Huyai datang untuk lobi Bani Quraizah lawan Nabi, dia pun terpalit sama. Jadi ketua Bani Nadir sudah meninggal ya. Pembebasan Sofiah ni ya, mas kahwin dia, pembebasannya dijadikan sebagai mas kahwin tu. Maknanya dia bila ditangkap dalam perang dia jadi hamba. Ya, macam tadi kita cerita tentang apa kita panggil ya, tentang isteri kedua kepada Nabi Allah Ibrahim, yakni Hajar ya, yang dituduh ya ataupun ditohmah oleh orang-orang Yahudi, kononnya beliau ni adalah hamba ya, dia slave kepada Raja Mesir, sedangkan ya Hajar adalah anak Raja Mesir, puteri Raja Mesir ya. Mengapa apa ni dia dituduh ataupun dianggap sebagai hamba? Supaya keturunan dia Nabi Ismail dan seterusnya Nabi Muhammad dipandang hina. Ya, kalau kita banding dengan Nabi Ishak dan keturunannya Bani Israel. Jadi ada tujuan, ya, ada matlamat buruk ya yang tersindung di sebalik pernyataan mereka tu. Tetapi macam tadilah ya, kalau mana-mana wanita merdeka ditangkap dalam perang, secara automatik dia akan jadi hamba. Jadi untuk keluarkan dia daripada belenggu perhambaan ya, mesti dibayar dia punya apa? Dia punya harganya ya, mesti ditebus dia, dibayar dia ya. Pembebasan itulah jadi mas kahwin ya untuk Nabi dengan dia. Sofia ya memeluk Islam dan beliau dimuliakan sama dengan kedudukan Ummul Mukminin yang lain ya. Ummul Mukminin ada AL depan tu. Ya, Ummu al-Mu'minin ya, Ummu al-Mu'minin. Al-Mu'minin orang-orang beriman, Ummu adalah ibu. Ya, bukan maknanya mereka ni mahram, tidak, tapi dianggap ya tidak boleh dikahwini. Jadi memang ada hukum ya seperti mana disebut oleh Al-Quran dalam suratul Ahzab, surah yang ke-33 ayat 53. Surah 33 ayat 53 ada cerita larangan. Ya, larangan apa? Ya, larangan daripada mengahwini mana-mana isteri Nabi setelah daripada Nabi wafat. Ya, jadi kalau wanita tu dicerai oleh Nabi ketika hidup, ya, wanita tu tak dirujuk oleh Nabi, maka tu lain hukum dia. Itu boleh dikahwini. Tetapi kalau perempuan itu terus menjadi isteri Nabi, ya, sampai Nabi wafat, ya, maka selepas daripada Nabi wafat tidak boleh ada sesiapa, ya, walaupun sehebat Abu Bakar, sehebat Umar, mereka tidak boleh mengahwini mana-mana isteri Nabi. Kerana isteri-isteri Nabi itu ibarat ibu kita. Sebab itu dipanggil Ummu al-Mu'minin. Kalau jamaknya Ummahatul Mu'minin. Okey ya. Jadi pengharaman nikah mut'ah. Ada satu istilah ya, nikah mut'ah. Ya, mut'ah itu daripada perkataan tamattu', dia bersuka-suka, berseronok-seronok. Ketika di Khaybar, Rasulullah melarang daripada melakukan nikah mut'ah. Maknanya nikah mut'ah pernah dibenarkan. Terutamanya bagi traveller, ya, orang yang bermusafir jauh, ya, berniaga ataupun terlibat dalam peperangan, ya. Jadi mereka dibenarkan untuk bernikah secara mut'ah untuk jangka masa tertentu, ya. Yang lain sama. Maknanya dia punya apa? Dia punya ada mas kahwin, ada saksi, ya, ada pengantin lelaki, pengantin perempuan, ada mas kahwin dia, semua ada. Ya, cuma perkahwinan itu bukan permanent. Perkahwinan itu adalah temporary. Ya, statusnya suami isteri sah, ya, tetapi disebut dia punya apa kita panggil ya, dia punya timing dia, ya, ada deadline dia. Maknanya perkahwinan ini selama 2 tahun contoh ataupun 2 bulan contoh. Di peringkat awal dibenarkan. Pernah diharamkan dan dibenarkan balik dan diharamkan ya. Sebahagian para ulama dalam Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan tak boleh langsung. Kalau dalam mazhab ya apa ni Syiah ya, mereka mengatakan masih boleh lagi. Jadi ada khilaf di situ, tetapi yang lebih kita terima adalah keputusan yang telah dibuat oleh para ulama dalam Ahli Sunnah wal Jamaah ya. Jadi perkahwinan ini dilakukan sehingga tempoh tertentu. Jadi pelik sikitlah sebab kita kahwin ni forever ya. Mana ada kahwin untuk for apa kita panggil ya, short period of time ya. Tak ya.
Untuk 2 bulan, 3 bulan kalau traveller untuk mengelakkan dia daripada terlibat dengan zina contoh. Dia melakukan perkara-perkara luar tabi'i, maka dibenarkan untuk berkahwin untuk jangka masa yang tertentu, ya. Sudah tentu risiko pada orang perempuan lah. Tetapi nanti orang tanya balik, ya, kalau katalah ya dia berkahwin tu untuk jangka masa 3-4 bulan contoh, ya. Semasa dia berniaga di negeri Syam contoh, di Yaman dan sebagainya tempat. Jadi kalau perempuan tu mengandung macam mana? Mengandung dia adalah anak yang sah taraf, ya, dan suami itu bertanggungjawab, ya, untuk apa kita panggil belanja semasa mengandung, ya, bersalin, ya, dan anak tu adalah anak sah taraf, maknanya suami itu bertanggungjawab untuk membiayai, ya, keperluan anak itu sampailah dia akil balik. Maknanya dia bertanggungjawab, dia kena membayar nafkah dia, ya. Walaupun isteri itu kita kata, ya, mungkin selepas habis iddahnya, dia ada iddah juga. Dia bukan hari ni kahwin, besok cerai, kemudian lusa boleh kahwin dengan orang lain, tak boleh. Dia ada iddah dia. Dia sama macam orang perempuan yang berkahwin secara normal, bukan muta'ah. Jadi jangan kita ingat muta'ah ni macam kita kata apa, macam pelacuran, bukan, ya. Sebab tu perbincangan ulama dalam Ahlussunnah wal Jamaah panjang cerita tentang muta'ah ni, ya. Mungkin bukan di sinilah forum yang sesuai untuk kita cerita secara detail. Nanti ada peluang, ya, kita sebutlah, ya, banyak jurnal-jurnal, ya, kalau di Universiti Melaya, di Akademi Pengajian Islam, ya. Jadi Akademi Pengajian Islam mengeluarkan jurnal tahunan dia, ada dui tahunan, ya. Dia ada, kita panggil 2 kali setahun, dia ada keluarkan jurnal syariah, jurnal usuluddin. Ya, dalam jurnal-jurnal tersebut ada banyak, ya, para scholars, ya, yang menulis, ya, sama ada dalam atau luar negeri diterbitkan jurnal tu, dan sebahagian yang menulis adalah scholars, ya, pensyarah-pensyarah, ya, apa ni, profesor madya ataupun profesor di kalangan orang Islam perempuan yang menulis tu. Kalau kita kata orang lelaki mungkin bias, dia nak ambil kesempatan, ya, tapi ni tak, orang perempuan tulis, dan ditulis secara objektif, cerita, ya, zaman Nabi, zaman para sahabat, ya, dan seumpamanya ada ceritanya. Walaupun Nabi tidak melakukan mut'ah, tapi di kalangan para sahabat ada, ya, terutamanya ketika mereka terlibat dalam peperangan. Panjang ceritanya, ya. Tapi benda ni benda yang asing lah, ya, mungkin kita tak biasa. Di kalangan orang Syiah tu biasa, ya. Jadi Ustaz sebut juga paling kurang tuan-tuan ada sedikit gambaran, ya, tentang mut'ah yang pernah dibenarkan dan kemudian dilarang, ya. Jadi perkahwinan yang dilakukan sehingga tempoh tertentu pada zaman jahiliah, nikah mut'ah dibenarkan, ia masih dibenarkan pada zaman permulaan Islam, masih boleh lagi. Macam arak juga, ya. Jadi arak, ya, peringkat awal dibenarkan. Cuma kalau, ya, nak minum, ya, Islam bagi tahu mudaratnya lebih besar, ya. Jadi apa, belum ada pengharaman secara absolut lagi, belum. Kemudian, ya, bila berlaku kes Saidina Umar, Ammar bin Yasir, ya, kemudian apa ni, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, mereka ada buat macam high tea petang, ya, dihidangkan arak. Bila masuk waktu maghrib, salah seorang daripada sahabat menjadi imam dan dia tak dapat menghabiskan surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Jadi tak dapat sampai lakum dinukum waliyadin, tak komplit, ya, surah tu, sehingga turun ayat, ya, dalam surah apa tu, ya, dalam surah An-Nisa, ya, ayat yang ke-43. Surah 4 ayat 43 yang menyebut, wahai orang beriman, la taqrabus solah wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu solat, ya, dalam keadaan kamu sukara. Sukara maknanya dalam keadaan kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampailah kamu elok balik, kamu siuman balik, sedar balik, faham apa yang kamu cakap. Jadi ayat 43 surah An-Nisa ni adalah ayat yang turun di peringkat yang kedua. Stage yang kedua. Stage yang pertama bagi tahu pada arak, ya, pada material ataupun bahan arak ni, ya, dia memabukkan dan dia memberi mudarat. Dia punya dosa lebih besar. Wa ismuhuma akbar min nafa'ihima. Ya, dosa minum arak itu, dosa pakai arak itu jauh lebih besar berbanding dengan manfaat. Ada manfaat? Ada. Dah tentu ada manfaat. Manfaat dari segi apa? Dari segi perniagaan. Orang yang menjadi tokek arak dah tentulah dia untung, ya. Yang rugi orang yang beli arak itulah, ya, bergaduh suami isteri, ya. Kemudian habis duit, habis beli arak dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu manfaat ada, tetapi kemudaratan lebih besar, dosanya besar. Stage yang kedua masih belum diharamkan lagi, ya, tetapi jangan solat kalau dalam keadaan mabuk. Kerana kes yang berlaku pada Umar dan para sahabatnya, ya, yang mereka tidak dapat menyempurnakan bacaan surah Al-Kafirun tu.
Ya, dan akhirnya teguran itu menyebabkan para sahabat ya kemudian tahu bahawasanya bila turun kali ketiga ada pengharaman secara mutlak. Ya, dalam ayat yang ke-90. Ya, surah apa tu? Ya, surah Al-Maidah ya, pengharaman Arab. Ya, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamar itu ya, khamar ialah arak ya, wal maisir judi ya, kemudian tenung nasib, kemudian menyembah berhala, semuanya adalah rijsun, benda keji, min amali syaitan, daripada amalan syaitan, fajtanibuh, maka jauhkanlah, tinggalkanlah ya. Itu pengharaman secara mutlak. Jadi mana pengharaman arak pun ada stages dia ya. Ada step by step punya action taken ya. Kemudian dari segi apa, mutaah pun sama juga, dia tidak diharamkan secara one shot macam tu saja ya. Dia ada stages dia juga. Ada pernah diharamkan ya, kemudian dihalalkan balik, haramkan balik ya, dan sebagainya. Macam itulah cerita dia. Jadi pada zaman permulaan Islam sehinggalah syarak menyatakan pengharamannya pada tahun ini. Tahun ini itu adalah tahun yang ketujuh. Ya, jadi tahun yang ketujuh tu maknanya bukan barulah ya. Maknanya dah 7 tahun Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, barulah ada pengharaman ya pada tahun tersebut. Rasulullah juga melarang daripada memakan daging keldai kampung ya. Daging keldai kampung ni ahliyah ni ya, merujuk kepada, ada nota kaki di bawah, cuba kita tengok ya. Jadi ada apa? Ada rujukannya dalam Sahih Bukhari ya, dalam nikah ya, bab nikah jilid 9. Ya, ada cerita tentang apa ni, bukan sekadar nikah mutaah diharamkan ya, tetapi juga diharamkan memakan daging keldai kampung, maknanya keldai yang dipelihara ya. Pelik juga tu ya. Tapi kalau keldai ya, sebahagian sebut kalau keldai itu keldai liar boleh ya, maknanya mereka dalam keadaan apa ni, lapar ya. Kemudian yang ada hanyalah keldai liar di kawasan ya tertentu, itu dibenarkan. Tapi kalau yang diternak, yang itu tak dibenarkan ya. Sebahagian para ulama kata tak, bila disebut pengharaman keldai, maka pengharaman keldai secara mutlak, tak peduli sama ada keldai itu keldai yang dipelihara, yang diternak, ataupun keldai liar ya. Jadi itu lebih selamatlah kalau kita ambil pandangan yang kedua. Mendengar larangan Rasulullah SAW, muslimin menterbalikkan periuk berisi daging keldai kampung yang siap dimasak tetapi belum dimakan. Maknanya ini menunjukkan respon mereka ya. Maknanya mereka ni orang yang beriman. Bila mereka beriman ya, mereka tidak menunggu-nunggu ya. Mereka terus saja mengharamkan. Sebab Nabi kata haram, maka mereka tumpahkan ya. Jangan tak ada lagi apa kita panggil, tak ada lagi negotiation, tak ada. Mereka tak negotiate pada Nabi. Kata, ya Rasulullah, masak dah ni, tinggal nak makan je. Kalau kami makan dulu sekali kemudian haram macam mana? Boleh tak? Para sahabat dia tak negotiate. Benda-benda hukum tak negotiate ya. Okey, jadi itu mukadimah kita ya, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru join ya, muka surat 270 ya. Kita dah sampai 271 ya. Kepulangan Muhajirin Habasyah. Kepulangan Muhajirin Habasyah maknanya ya, Muhajirin yang hijrah kali pertama dulu ke negara Habasyah, ataupun lebih tepat lagi dalam konteks moden kita ialah apa? Eritrea ya. Jadi Eritrea ni termasuk negara di Afrika ya. Dan dulu kita panggil Ethiopia. Tapi Ethiopia dah pecah dua setelah berlakunya Civil War. Jadi bila berlaku Civil War tu, maka Ethiopia yang di sebelah apa ni, kontinental, yang di sebelah dalam ya, di sebelah gurun dipanggil Ethiopia, tetap kekal. Manakala Ethiopia yang berada di pantai, yang coastal area ya, yang menghadap ke Laut Merah, itu kita panggil sebagai Eritrea ya. Jadi dia dah pecah dua. Jadi bila kita sebut Muhajirin Habasyah ya, bukan Ethiopia lagi, yang lebih tepat ialah Eritrea. Ya, tuan-tuan boleh Google Map saja tengok ya. Ketika dalam perjalanan pulang daripada Khaybar, Ja'far bin Abi Talib bersama-sama dengan ya Al-Asy'ariyun. Al-Asy'ariyun adalah satu kabilah daripada Yaman yang diketuai oleh Abu Musa Al-Asy'ari dan kaum dia ya. Jadi mereka juga sampai daripada Yaman. Ja'far bin Abi Talib sampai daripada negara Eritrea ya. Mereka menuju ke Madinah ya, untuk berhijrah lah ya, untuk dapat pahala hijrah kali kedua. Hijrah kali pertama dapat pahala dah, pergi ke Eritrea. Hijrah kali kedua dapat pahala pergi ke Madinah. Jadi ada para sahabat sekumpulan yang dapat pahala dua hijrah ni. Ya, dua pahala hijrah. Kalau Nabi dan para sahabat yang lain yang tidak hijrah ke Eritrea ya, mereka hanya dapat pahala hijrah ke Madinah saja ya. Sudah tentu yang hijrah ke bumi Eritrea dapat lebih pahala lah ya, kerana
mereka juga berlama-lama di sana, ya. Tak kurang daripada 15 tahun. Ya, Ja'far bin Abi Talib ni duduk di di Eritrea selama lebih daripada sekitar 15 tahun lah kita kata. Sejak daripada awal-awal Islam, ya, tahun yang keempat atau kelima hijrah mereka sudah berhijrah, ya, sampailah Nabi hijrah ke Madinah, mereka masih duduk, ya, masih kekal duduk di Eritrea sebab Nabi tak perintah mereka datang lagi sampailah tahun yang ketujuh ni, ya. Jadi barulah Ja'far bin Abi Talib sampai bersama dengan sekumpulan sahabat Nabi daripada Mekah yang hijrah ke sana. Kebetulan bersama-sama mereka ada juga, ya, rombongan daripada Yaman, daripada kabilah Asy'ariyun, ya, yang diketuai oleh Abu Musa al-Asy'ari ataupun Abu Musa al-Asy'ari tambah, ya, ataupun nama sebenarnya Abdullah bin Qais. Nama sebenarnya Abdullah bin Qais, ya, nama kunyahnya Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Abu Musa al-Asy'ari, ya. Jadi bersama-sama datang dengan dia ni Abu Hurairah sekali juga, ya, daripada Yaman. Jadi sampai daripada Habasyah, Ja'far selepas menetap di sana selama 10 tahun, bukan 10 tahun lebih. Ya, yang ni kena betulkan. Sebab hijrah kali pertama ialah pada tahun yang keempat atau kelima. Ya, tahun yang keempat atau kelima masa kenabian. Nabi dakwah di Mekah 13 tahun. Jadi kalau tahun yang kelima pun, ya, 5 nak sampai 13 sudah 8 tahun. Ya, 8 tahun, ya. Jadi 8 tahun itu masa di Mekah, ya. Mereka dah hijrah dah ke Eritrea. Kemudian Nabi dah hijrah ke Madinah 7 tahun, ni tahun yang ke-7. 8 campur 7, 15. Ya, jadi tolong dibetulkan, ya, apa kita panggil tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang ada buku, ya, tengok pada 10 tu tuan-tuan kena tambah di sebelah, ya, cancel 10 tu tulis 15, ya. Maknanya hijrah, ya, tuan-tuan boleh tambah nota hijrah ke Eritrea, ya, hijrah ke Eritrea tahun 5 kenabian. Kita tak panggil tahun 5 hijrah sebab belum hijrah ke Madinah lagi. Yang tahun hijrah ni ialah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Tapi sebelum tu kita panggil tahun 5 nubuwah, ya, tahun yang kelima nubuwah. Nubuwah maknanya tahun kelima kenabian. Selepas Nabi dapat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, tahun yang kelima nubuwah. Maknanya baru saja dakwah secara terang-terang. Dulu dakwah underground, dakwah sembunyi-sembunyi, ya. Itu yang kita panggil hijrah ke Eritrea, tahun yang kelima. Maknanya daripada tahun yang kelima, ya, tahun yang kelima sampai tahun yang ke-13. 13, ya, 13 berlaku hijrah ke Madinah, ya. Berlaku hijrah ke Yasrib atau Madinah. Jadi nak berapa tahun semua tu, ya, 5 campur 3 8, ya, 8 tahun. 8 tahun mereka dah duduk di Eritrea, ya. Kemudian mereka kembali, ya, kembali ke Madinah, ya. Mereka tak kembali ke Mekah lah, kembali ke Madinah sebab Mekah masih, ya, di bawah penguasaan jahiliah lagi, ya. Abu Sufyan masih menguasai sana. Jadi mereka kembali ke Madinah pada tahun yang ke-7 hijrah, ya. Jadi 8 tahun campur 8 tahun masa di Mekah tadi campur dengan 7 tahun di Madinah, ya, totalnya ialah 15 tahun. Jadi tuan-tuan, ya, betulkan balik, ya. Sebab kadang-kadang benda ni kita tak calculate betul-betul pun, ya. Contohnya kadang-kadang kita boleh kot lebih 10 tahun, ya. Yang ni menetap sana selama 10 tahun. Jadi kalau selama tu macam 10 tahun, exactly 10 years, bukan. Ya, lebih pada tu. Dalam keadaan aman tenteram. Ada sahabat yang hijrah tapi balik ke Mekah. Contohnya Sayyidina Osman. Sayyidina Osman dia hijrah, ya, ke Eritrea, ya. Az-Zubair pun hijrah ke Eritrea. Anak Nabi Ruqayyah pun hijrah, ya, ke Eritrea, kemudian baru balik. Dan mereka tidak lama sangat di sana, ya, hanya beberapa bulan, sebagian kata beberapa tahun, ya. Az-Zubair, ya, Asma juga, ya. Dan isteri Nabi yang pernah hijrah ke sana ialah antaranya ialah Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah hijrah ke Eritrea. Sebab itu dia cerita tentang keadaan gereja di Eritrea tu macam mana, gereja Nasrani. Ya, begitu juga isteri Nabi yang Ramlah binti Abu Sufyan yang nanti kita akan sebut juga di sini. Ada nota kaki di bawah tu, ya, Ummu Habibah ataupun Ramlah binti Abu Sufyan. Juga termasuk isteri yang pernah berhijrah ke sana dan dia kembali bersama dengan Ja'far bin Abi Talib, ya, untuk menyertai isteri-isteri Nabi yang lain. Ya, itu kepulangan Muhajirin ni. Okey, ya. Tuan-tuan kalau ada soalan sila, ya. Boleh letak di chat, ya, ataupun boleh tanya live, tak ada masalah. Itulah tujuan kita buat Zoom online ni, ya, supaya kita boleh berinteraksi.
Rasulullah amat gembira menyambut kepulangan Ja'far bin Abi Talib, ya, dan juga gembiralah, ya, kerana kemenangan ni. Rasulullah memberikan harta ghanimah yang diperolehi oleh daripada kubu yang berjadi tawan secara perjanjian kepada golongan Asy'ariyun. Jadi mereka tak terlibat dalam perang, macam mana mereka boleh dapat? Itu isu dia. Itu yang orang kata Nabi tak adil. Ya, orang yang pergi perang dapat, orang yang tak pergi perang pun dapat. Ya, sebab apa? Jadi kita kena faham, ya, bahawasanya yang Nabi bagi itu ialah Nabi punya portion. Ya, dalam setiap kali pembahagian harta, ya, Nabi dapat 1/5. Ya, 1/5 tu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada 1/5 tu Nabi gunakan untuk belanja keluarga, ya, Nabi sedekah pada fakir miskin, fuqara ni, ya. Nabi gunakan untuk apa ni? Untuk Baitul Mal, ya, Nabi gunakan untuk peperangan, belanja dan sebagainya. Jadi yang 1/5 tu ialah hak Nabi. Jadi yang hak Nabi itulah 1/5 tu banyak tuan-tuan, 20%. Ya, 1/5 itulah yang Nabi bagi kepada Asy'ariyun, ya. Daripada golongan Asy'ariyun tadi, ya. Turut serta dalam rombongan Ja'far bin Abi Talib tadi ialah Ummul Mukminin Ummu Habibah. Ummu Habibah baru saja dinikahi oleh Nabi. Ya, beliau adalah anak Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir lagi. Pada waktu yang sama orang-orang Daus, ya, Ad-Dausi. Ad-Dausi ni, ya, dan kalau Abu Musa Asy'ariyun, ya, orang-orang daripada kabilah Asy'ari daripada Yaman. Kalau Abu Hurairah Ad-Daus, ya, daripada Ad-Dausi. Ni kabilah, nama kabilah. Macam orang Mekah lah, kita kata ada Bani Hashim, Al-Hashimi, Nabi kan. Az-Zuhri, mak Nabi, ya. Kemudian Az-Zubair, ya, dan Khadijah daripada Bani Asad, Al-Asadi, ya. Sayyidina Umar daripada Bani Taim, At-Taimi, ya. Umar daripada Bani Adi, Al-Adawi, ya, dan seterusnya. Ada apa kita panggil, ya, ada banyak dia punya kabilah tadi kita sebut. Paling kurang ada 12 kabilah besar, ya, yang kita sebut tadi yang menjadi Khulafa' Rasyidin, ya, yang menjadi para pemimpin, ya. Khulafa' Rasyidin yang kita faham ada 5 je kan, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan Hasan, 5. Yang baki itu siapa lagi, ya. Jadi mereka ni adalah daripada kalangan Quraisy, seperti mana hadis yang disebut oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih masing-masing, ada cerita dia. Tetapi dia berbeza dengan 12, ya, 12 imam-imam Syiah Rafidah tu jauh beza tuan-tuan, bukan. Sebab orang-orang Syiah Rafidah, ya, ataupun Rawafid ni mereka menganggap bahawasanya imam yang pertama ialah Sayyidina Ali, ya. Jadi Ali, kemudian Hasan, Husain, ya. Dan kita sebut tadi Ali Zainal Abidin yang hidup masa pertempuran dengan golongan Khawarij tadi. Jadi maknanya itu pandangan Syiah dan bukan itu yang dimaksudkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim tadi. Yang dimaksudkan adalah siapa tuan-tuan, ya? Yang dimaksudkan adalah daripada Quraisy, ya, daripada semua kabilah tadi, ya, termasuklah Umar bin Abdul Aziz termasuk juga, ya, yang 12 tadi. Jadi berbeza dengan senarai yang dikemukakan oleh orang-orang Syiah Rafidah. Ya, dipanggil Rafidah kerana mereka menolak, ya, menolak untuk mengiktiraf, ya, Abu Bakar, Umar, ya, Osman, mereka tolak, mereka tak iktiraf. Sebab tu mereka jadikan Ali, ya, ranking nombor 1, sedangkan ranking nombor 1 adalah Saidina Abu Bakar, ya. Jadi sudah tentulah dia punya line up tu, ya, sudah tentulah berbeza tuan-tuan, ya, tak sama. Okey, ya, Rasulullah, ya, memberikan harta ghanimah kita dah sebut tadi daripada Nabi punya portion 1/5. Jadi tak timbullah isu, ya, itu kebijaksanaan Nabi lah, ya. Tak timbullah isu kita kata Nabi menggunakan duit, ya, daripada harta ghanimah yang 4/5. Nabi tak kacau 4/5 tu. 4/5 tu untuk mereka yang terlibat. 1/5 Nabi punya, yang itu yang Nabi gunakan. So tak salah lah. Ya, kerana Nabi menggunakan atas kebijaksanaan baginda. Ya, sudah tentu disokong oleh wahyu, ya. Dan kalau Nabi buat salah, dah tentulah wahyu akan tegur Nabi, ya, wahyu akan tegur, ya. Jadi sudah tentu berbeza. Okey, ya. Jadi apa yang berlaku ialah golongan Asy'ariyun dapat, ya. Turut sama dalam grup ini ada Ummu Habibah, ya. Pada waktu yang sama orang-orang Daus juga ada bersama saudara-saudara mara Abu Hurairah juga sampai. Abu Hurairah turut serta dalam rombongan kaumnya ini. Rasulullah memberikan harta ghanimah pada mereka juga, ya. Ghanimah yang mereka terima tu bukan kerana mereka terlibat perang, tapi kerana ihsan ataupun kebijaksanaan Nabi, ya, membantu golongan yang datang. Sebab orang datang ni hijrah biasanya miskin. Mereka terpaksa meninggalkan harta benda mereka, ya, perjalanan yang jauh. Ya, kita bayanglah, ya. Yaman pergi ke Mekah saja pun dah lebih daripada 10 hari dah. Ya, daripada Mekah mereka nak pergi ke Madinah, ya, dalam jangka masa paling kurang pun 8 hari perjalanan dengan unta. Jadi maknanya kita tahulah, ya, banyak belanja yang digunakan.
Ya, mereka terpaksa berhabis-habisan, ya, berbelanja besar, ya, untuk berhijrah. Jadi sudah tentu, ya, atas kebijaksanaan Nabi SAW, maka mereka diberi juga peruntukan. Tapi daripada portion 1/5, 20% yang Nabi punya. Itu kita kena clearkan benda tu supaya orang tak kata Nabi ni tak adil, ya. Kemudian siapa lagi, ya? Selesailah, ya. Kita tengok nota kaki Ummu Habibah di bawah tu, ya. Nota kaki nombor 2, Ramlah binti Abu Sufyan ataupun dipanggil sebagai Ummu Habibah. Maknanya Ramlah binti Abu Sufyan dia pernah berkahwin dengan suami dia, suami pertama dia. Suami pertama dia dah tentulah bukan Rasulullah. Kerana Rasulullah ketika berkahwin dengan Ramlah, Ramlah sudah dalam status seorang balu. Suami dia meninggal, ya. Dia janda lah. Ya, mana ada isteri Nabi yang tidak janda kan, melainkan Aisyah seorang saja. Sebab tu bapa Aisyah dipanggil Abu Bakrin, ya, bapa kepada saudara. Kerana the only virgin yang Nabi kahwin masa Nabi hidup adalah Aisyah. Yang lain semua adalah, ya, mereka ni adalah apa? Adalah balu, ya, ataupun janda lah, ya, yang dicerai oleh suami ataupun yang sudah kematian suami. Jadi Ramlah binti Abu Sufyan kahwin kali pertama, ya, yang berkahwin dengan Ramlah itu siapa dia? Ubaidillah bin Jahash. Kita tengok di bawah tu. Dilahirkan 17 tahun sebelum Rasulullah diutus, ya. Sebelum Rasulullah diutus, ya, 17 tahun sebelum tu. Jadi maknanya masa Nabi umur 40 tahun, ya, Ramlah berusia 17 tahun. Ya, jadi Nabi duduk di Mekah lagi untuk dakwah 13 tahun. Jadi kalau 13 campur 17, ya, 13 campur 17 dah berapa? 30 tahun. Ya, ini sebahagian pendapat kata, ya. Ada yang kata tak, dia lebih daripada usia 17 tahun. Tak apalah kalau kita ambil 17 tahun, ya. 17 tahun ketika Nabi dapat wahyu, umur Ramlah 17. Dia antara yang awal masuk Islam juga. Sebab tu dia berhijrah, ya, ke negeri Eritrea tadi. Jadi campur dengan apa kita panggil, ya, campur dengan jangka masa Nabi berdakwah di Mekah, ya, 17 campur 13 dapat 30 tahun, ya. Tapi dia berkahwin dengan Nabi bukan dalam usia 30 tahun. Kerana masa tu suami dia masih hidup lagi, ya. Suami dia masih hidup. Jadi bila dia kahwin dengan Nabi pada tahun yang ke-7. Jadi masa dia kahwin dengan Nabi umurnya berapa? 37 tahun lebih kurang. Ya, ada pendapat yang kata 36. Mana 36 nak masuk 37. Ya, itu cerita dia, tuan-tuan. Ya, kita congak je lah. Jadi sebelum dia berkahwin dengan Nabi, dia berkahwin dengan Ubaidillah bin Jahash. Ya, ini nama yang kita biasa dengar ni. Ya, bapa dia Jahash. Jahash ni maknanya apa? Ya, Jahash ni adalah Nabi punya isteri salah seorang, ya, Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash, ya, itu adalah ahli keluarga adik-beradik dengan Ubaidillah bin Jahash. Ya, jangan tertukar dengan Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash abang, Ubaidillah adik. Ya, jadi Ubaidillah bin Jahash salah seorang sahabat Nabi, asalnya dia masuk Islam, tapi akhirnya dikatakan dia murtad. Ya, jadi kalau dia murtad, dia bukan lagi sahabat Nabi. Kita kena gugurkan, ya, dia punya privilege sebagai sahabi, sahabat Nabi, tak masuk. Jadi Ubaidillah, ya, kalau benarlah riwayat ni, maksudnya dia mati dalam keadaan kafir lah. Ya, dia tidak beriman, ya. Jadi oleh kerana itu maka beliau tidak diberikan kelebihan sebagai seorang sahabi, tak dapatlah, ya. Jadi apa yang berlaku, ya? Yang berlaku ialah dia punya kita panggil, ya, dia punya status tu telah dilucutkan daripada status seorang sahabi, seorang sahabat bukan lagi. Jadi kedua-dua mereka, yakni Ramlah binti Abu Sufyan dan Ubaidillah, ya, kedua-duanya masuk Islam dan berhijrah ke Habasyah. Maknanya mereka antara as-sabiqun al-awwalun, ya, golongan yang awal masuk Islam, ya. Dan mereka dapat seorang cahaya mata bernama Habibah, ya, Habibah anak pertama mereka. Dan sebab itulah Ramlah dipanggil Ummu Habibah, ya. Tetapi suaminya Ubaidillah tidak dipanggil Abu Habibah, ya, kerana kebiasaan masyarakat Arab ni yang dinisbahkan ialah kepada anak lelaki saja, anak lelaki sulung, ya. Jadi isteri boleh Ummu Habibah, patutnya suami dia Ubaidillah tadi menjadi Abu Habibah dak, ya. Dia tunggu anak lelaki. Kalau ada anak lelaki nanti, katalah dia dapat anak lelaki nama Aiman contoh, barulah, ya, bapaknya dipanggil Abu Aiman, maknya tak boleh panggil Ummu Habibah, kena panggil Ummu Aiman. Tapi sebab mereka hanya ada seorang je anak, sampai kesudah Ubaidillah tidak dipanggil Abu Habibah. Hanya isterinya saja Ummu Habibah dan kekal,
ya gelaran tu, banyak orang kenal dia dan orang tak perasan bahawa sebenarnya namanya ialah Ramlah. Ya, beliau adalah anak perempuan Abu Sufyan, ya. Jadi masuk Islam, hijrah ke Habasyah, mendapat cahaya mata bernama Habibah apabila suaminya menganut agama Nasrani. Jadi ya, apa ni, editor bagi buku ni, buku Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin, mengatakan ya cerita yang sama, ya. Dan cerita ni ada dalam kitab Al-Isabah. Ya, tuan-tuan boleh tengok dalam bracket tu Al-Isabah, ya. Jadi Al-Isabah ni buku yang ditulis, Ustaz tunjuk, Al-Isabah ni adalah kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar. Ya, kebetulan Ustaz ada kitab ni depan, masih kitab Arab lagi lah, ya, Al-Isabah. Ya, Al-Isabah ni ada 8 jilid, ya. Ni tak tebal sangatlah, ya. Tapi dalam Arabik lagi lah. Jadi Al-Isabah ni kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Ibnu Hajar, beliau adalah salah seorang daripada ulama hebatlah dalam bidang hadis. Beliau yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari tu. Ya, makna Sahih Bukhari, ya, Sahih Bukhari tu, ya, yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari disyarahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Jadi Ibnu Hajar pengarang kitab syarah Sahih Bukhari, kita panggil Fathul Bari, dan juga kitab Al-Isabah. Isabah ni cerita biografi je, tuan-tuan. Disusun ikut alphabetical, ya, ada alphabetical order. Ya, mula dengan nama A lah, ya. Nama A tu mana Aiman, ya, apa ni, apa kita panggil, ya, Asma, ya. Semua nama-nama lelaki, nama lelaki lah kebanyakan dia susun dulu. Kemudian nanti bawa nama perempuan, ya. Nama lelaki susun. Lepas tu Ba, Ta, Sa, Jim, ya. Nama Jabir, ya. Yang Hamzah tadi depan tadi Anas bin Malik termasuk tu, ya. Jadi apa mereka ini disusun, ya, nama-nama. Jadi kalau kita nak cari biografi tu, kita ikut tengok dia punya table of content, ya, Ustaz sebut tadi. Biasa orang tak suka baca table of content ni. Jadi kalau kita tengok table of content ni, kita tahu, ya. Okey. Maknanya kalau Anas bin Malik jilid berapa? Jilid 1, jilid 2, tengok nama dia, ya. Dia mesti either or lah, sebab nama dia Hamzah kan. Hamzah mesti duduk depan. Hamzah dia tak alif, bukan nama Hamzah. Ya, nama dia bermula dengan Hamzah. Ya, Hamzah nun sin Anas. Dah tentulah jilid 1 atau jilid 2. Ya, mungkin jilid 2 lah, ya, ataupun hujung jilid 1, kita boleh agak dah. Ya, kalau nama Aisyah Ain, dah tentulah hujung, ya, chapter yang belakang-belakang, ya. Nama apa lagi kita kata? Kalau nama Mim, ya, nama Musailamah contoh, ya, ataupun Maslamah contoh. Ya, ataupun nama apa lagi, ya, kita kata nama Mus'ab bin Umair ataupun Muaz bin Jabal, Mim belakang lah. Ya, dan nama-nama lain, Yahya contoh, ya, kalau nama Yahya belakang. Jadi kitab Al-Isabah ni antara kitab yang kita guna pakai, ya, untuk menentukan perawi hadis, untuk menentukan cerita-cerita yang sahih. Jadi Al-Isabah dia sebut di bawah tu, ya. Kedua-duanya masuk Islam, ya, tetapi ya yang disebut sebagai suami dia tadi Ubaidillah bin Jahash, dia menganut agama Nasrani dan murtad. Jadi makna cerita ni adalah cerita yang boleh dipertanggungjawabkan, ya. Sebab dia diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar. Ya, tuan-tuan boleh tambah di bawah tu Ibnu Hajar, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, muka surat 271 tuan-tuan, ya. Yang ada kitab boleh tambah, ya. Kalau tak tulis je lah, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari, ya. Nama kitab tu Fathul Bari, juga beliau menulis kitab Al-Isabah. Al-Isabah ni kitab tadilah 8 jilid, ya. Kitab dia tak adalah besar sangat, ya, nipis jelah, ya. Tapi nipis tak nipis pun kalau yang jilid, ya, yang jilid ni, jilid yang ada pada ustaz ni adalah jilid 6 ni, ya. Ni. Yang ustaz tunjuk tadi ni jilid 6. Jilid 6 pun, ya, kita tengok berapa muka surat dia. Jilid 6 ni pun 300 muka juga, ya, lebih kurang 300, 305, 317 muka, 320 muka. Ya, kecil lah, ya. Ni 300 lebih muka. Ada yang lebih tebal lagi lah, sampai 400 muka ada, ya. Jadi memang, ya, tulisan pula kecil kita kata, ya. Jadi memang ambil masa lah untuk baca, ya. Ustaz pun kadang, ya, tak mampu nak baca semua, tapi mana-mana yang perlu tu kita tengoklah, ya. Tapi ada rujukan tu adalah, ya. Jadi untuk apa ni, apa kita panggil, pensyarah-pensyarah yang yang terlibat dalam bidang hadis contoh, ya, dalam bidang hadis, ya, dalam bidang sirah, dia kena ada kitab ni lah. Ya, ni kat library memang ada kan, tapi takkan nak pergi library tengok kan, kita beli je lah. Ya, ustaz pun beli masa buat umrah, ya. Masa buat umrah di Madinah, ya, kebetulan dia ada sale buku-buku, so kita tengok, kita belilah. Dan ada beberapa lagi lah, ya, sebab bila pergi Saudi ni kita kata dia punya bagasi tu banyak, ya. Kita boleh kalau naik Saudi Air ke, ya, ataupun
charter emas dan sebagainya, ya, kita boleh bawa lebih daripada, kadang-kadang boleh lebih daripada 40 kilo kan, 42 kilo kadang-kadang. Jadi banyak benda kita boleh bawa balik lah, selain daripada apa kita panggil kurma lah, apa semua sebagainya, ya. Kitab-kitab tu banyak, ya, dan agak murah lah, ya, dijual. Masa tu duit kita pun masih strong lagi, ya. Ringgit Malaysia masih kukuh, ya. Macam sekarang ni dah makin jatuh lah, ya. Jadi agak apa kita panggil, ya, agak apa ni, ya, jauh pertukaran tu, ya. Jadi rugi sikit lah, ya. Tapi kalau ada keperluan beli je lah, ya. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki, mudah-mudahan. Itu je lah cerita dia, tuan-tuan, ya. Jangan bimbang lah. Ya, ada je rezeki Allah bagi, insya-Allah, ya. Jadi kita sambung lagi cerita dia. Selepas tamat iddahnya, ya, maknanya suami dah meninggal. Jadi dia terpisahlah, ya, dan dia jadi balu, suami dah meninggal. Bila habis iddahnya 4 bulan 10 hari sebab dia tidak mengandung. Kalau dia mengandung, immediately after dia bersalin lah. Ya, macam Ummu Salamah kan. Ya, Ummu Salamah masa dia syarat mengandung, suami dia meninggal, Abu Salamah. Ya, tak lama lepas suami dia meninggal, dia bersalin. Ya, anak yang keempat. Ya, daripada suami dia, Abu Salamah. Abu Salamah dah meninggal. Jadi bila habis saja iddah dia. Bila habis iddah dia, patutnya 4 bulan 10 hari. Tapi sebab dia bersalin, iddahnya lebih cepat. Ya, dan Nabi telah masuk meminang Ummu Salamah. Ya, dalam konteks ni Nabi minang, ya, apa ni, Ummu Habibah ataupun Ramlah binti Abu Sufyan. Ya. Jadi oleh kerana Nabi berada di Madinah, sedangkan Ramlah binti Abu Sufyan ataupun Ummu Habibah tadi berada di bumi Eritrea di Afrika. Ya, tu benua yang berbeza tu. Nabi di benua Asia, ya, apa ni, Ramlah di benua Afrika. Jadi maknanya ini pernikahan, ya, antara benua lah, ya, intercontinental punya, bukan intercontinental hotel. Ya, macam di Mekah tu kan, ya. Jadi ini intercontinental punya marriage. Ya, perkahwinan antara benua. Ya, perkahwinan jarak jauh, PJJ kita kata, ya. Jadi oleh kerana itu maka Nabi mewakilkan, ya, kepada siapa, ya? Wakil walinya ialah Khalid bin Sa'id bin Al-As. Ini wali kepada Ummu Habibah. Dia keluargalah, ya, kepada Ummu Habibah tadi. Jadi mesti ada dia punya wali kan, ya. Mana boleh orang perempuan kahwin tak ada wali. Ya, melainkan berwali hakim, tetap ada wali juga, tapi wali hakim. Wali hakim maknanya wali yang dilantik oleh pemerintah, sultan lah. Ya, kalau negeri Selangor kita maknanya kalau orang perempuan tu tak ada wali, maka yang menjadi wali adalah Sultan Selangor. Tapi takkanlah Sultan nak turun pula. Ya, jadi Sultan telah delegate power dia kepada apa kita panggil, ya, pegawai agama di setiap daerah. Kita panggil qadi lah, qadi daerah. Qadi daerah pun tak ada masa juga, tuan-tuan, ya. Dia delegate pula kepada imam masjid pula. Pegawai-pegawai yang ada kebenaran untuk jadi jurunikah di setiap tempat tu, ya, ada kampung, ada masjid dan sebagainya. Jadi mereka lah yang menjadi wali hakim, dipanggil wali hakim. Hakim kat situ makna pemerintah, wakil sultan. Ya, sultan wakilkan, delegate power dia kepada mereka untuk menjadi wali bagi mana-mana perkahwinan perempuan yang tidak ada wali, sama ada walinya meninggal ataupun walinya tidak setuju, ya, dia berkahwin di luar kawasan ataupun sebagainya lah. Itu cerita dia, ya. Jadi yang menjadi walinya ialah Khalid bin Sa'id bin Al-As. Najasyi membayar mas kahwin bagi pihak Nabi. Jadi Nabi punya perkahwinan tu kita kata macam disponsor lah, ya, oleh siapa tadi? Oleh Najasyi. Najasyi adalah gelaran untuk maharaja, ya, ataupun raja Eritrea. Ya, rajanya dipanggil Najasyi, bukan nama dia. Ya. Jadi mas kahwinnya sudah tentulah 400 dinar, tuan-tuan, 400 dinar. Ya, antara mas kahwin yang kita kata cukup lumayan lah, ya, 1 dinar pun dah 1,000. 400 dinar ni mana 400,000, tuan-tuan, mungkin lebih lagi. Ya, 400,000 ringgit semasa. Ya, 400,000, tuan-tuan. Ini zaman bila ni, ya? Ini 1,400 tahun yang lalu ni, ya. Jadi maksudnya satu jumlah yang sangat besar. Tak peliklah sebab Najasyi yang membayar mahar itu, ya, beliau adalah seorang raja, ya. Jadi tak peliklah. Maka dia yang sponsor, ya. Sebab tu salah seorang isteri Nabi yang mendapat mahar paling tinggi adalah, ya, siapa tadi? Ummu Habibah. Kemudian mereka pulang ke Madinah pada tahun yang ke-7 Hijrah, ya, dan meninggal pada tahun 44 Hijrah di Madinah. Jadi tahun yang ke-44 ni maknanya masih zaman, ya, masih ini zaman siapa? Zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Kebanyakan isteri Nabi wafat pada zaman Muawiyah. Ya, sebab tahun 40 Hijrah Ali kena bunuh. Ya, jadi Ali kena bunuh tahun 40. Ya, jadi isteri Nabi sebahagiannya masih panjang usianya lagi. Ya, lepas pada Ali, Al Hasan naik 6 bulan.
Ya, lepas pada alasan tahun 41 Hijrah naik Muawiyah. Tapi Muawiyah lama memerintah. Muawiyah memerintah daripada tahun 41 Hijrah sampai 60 Hijrah. Ya, sebab tu ramai isteri Nabi yang wafat pada masa itu. Antaranya Aisyah juga. Aisyah antara yang lambat. Dia meninggal tahun 58. Ya, kalau Ummu Habibah awal tahun 44. Ya, maknanya selepas daripada apa? Daripada apa kita panggil ya? Nabi wafat ya, ramai isteri Nabi yang panjang usianya. Ya, yang mereka ni ada peluang untuk menjadi guru kepada para sahabat Nabi, kepada para tabi'in yang tidak bertemu dengan Nabi tapi ingin belajar agama, ya isteri-isteri Nabi lah jadi sumber ya ilmu pengetahuan. Sebab isteri Nabi ni hidup bersama Nabi. Ya, Nabi di rumah macam mana Nabi tahajud, ya apa surah Nabi baca, zikir apa, ya berapa lama Nabi berehat, kemudian solat apa yang Nabi buat, ya semua tu adalah rahsia rumah tangga Nabi dan mereka yang lebih tahu. Terutamanya bab yang berkaitan dengan perempuan kan. Persoalan haid, persoalan istihadah, ya persoalan yang berkaitan dengan isu-isu apa ni wanita lah ya. Dan tentulah isteri Nabi yang paling tahu ya. Sebab tu Nabi ada ramai isteri supaya isterinya boleh menyampaikan maklumat dan ilmu kepada apa ni mereka yang terutamanya di kalangan orang perempuan lah ya. Okey, apa lagi di situ ya? Dia pulang ke Madinah ya. Pulang ke Madinah ya pada tahun yang ke-7 Hijrah sama dengan Ja'far tadi, rombongan yang sama ya. Dan meninggal pada tahun 44 Hijrah pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini dalam kitab Al-Isabah. Ya, Al-Isabah Ustaz tunjuk tadi ya, kitab 8 jilid, kitab yang sangat menarik menceritakan tentang para sahabat Nabi ya, termasuklah ya di kalangan perempuan, di kalangan wanita, ada dua-dua ya. Tapi panjanglah dia punya perbincangan tu. Okey ya. Kitab Al-Isabah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar Mesir ya, yang bermazhab Syafi'i. Jadi mufti besar ya di Mesir. Kemudian apa lagi situ tuan-tuan ya, pembukaan fadak lah ya. Sebelum masuk kalau ada soalan silakan, ada apa? Ya. Apa ni Pertubuhan Minda Progresif PMP kalau ada soalan ya. Apa Hajah Zainab ada apa? Silakan. Shirin ya, silakan. Ada apa? Kak Nomah ada apa? Tuan-tuan hari ni slow ya, tak ada respon ya. Kelas tadi pun nampaknya kurang juga ya. Ada apa Shirin? Ada apa Shirin? Soalan silakan. Tak ada Ustaz. Faham. Ada ya. Hajah Zainab silakan. Ustaz, Ramlah Abu Sufyan ni bekas isteri Zaid Harisah betul ke? Bukan. Isteri mana Zaid bin Harisah? Isteri pada tadi Abdullah bin Jahash. Ubaidillah bin Jahash. Okey. Ubaidillah bin Jahash. Ya. Ada tak ada Hajah Zainab tak ada kitab ni ya? Ada Ustaz, ada. Ada ya. Tengok muka surat 271. Ya, muka surat 271 tu ada detail dekat nota kaki di bawah. Tengok footnote dia ya. Dekat footnote tu ada. Jadi dekat footnote tu ada apa? Ada apa kita panggil ya? Ada cerita tentang suami kepada Ramlah binti Abu Sufyan, yakni Ubaidillah bin Jahash. Ya, Ubaidillah bin Jahash. Ada cerita di situ. Okey, fadak pula, pembukaan fadak. Ya, selepas selesai menawan Khaybar, lepas Khaybar, Nabi menghantar para sahabat untuk meminta supaya orang-orang Yahudi yang tinggal di Fadak, ya, Fadak ada nota kaki di bawah, nombor 3, kubur yang hampir dengan Khaybar sejauh 6 malam perjalanan, ya, 6 malam perjalanan jauh lah tuan-tuan. 6 malam perjalanan. Maknanya, ya, mereka ni orang Yahudi juga, ya, tetapi mereka tinggal bukan di Khaybar, ya, kita kata tak jauh, ya. Memanglah tak jauh sangat tetapi 6 malam perjalanan ya. Jadi kalau satu perjalanan 80 km 6 ya 6 kali 8 400 lebih dekat 500 km juga tuan-tuan ya. Jadi bukan dekat ya. Tapi perjalanan daripada Madinah lah ya. Kalau apa kita panggil ya, kalau daripada Madinah tu bukan dekat sangat tidak ya. Tapi dia lebih dekat dengan Khaybar. Dengan Khaybar lebih dekat tapi dengan Madinah 6 malam perjalanan. Jadi apa yang berlaku ya? Rasulullah hantar memberikan ketundukan dan ketaatan kepada baginda. Jadi mereka diminta untuk masuk Islam. Kalau mereka tidak mahu masuk Islam, mereka kena mengadakan perjanjian supaya Nabi, tentera Islam boleh memelihara darah mereka. Maknanya keselamatan mereka akan dijaga oleh tentera Islam. Ya, tentera Islam akan jaga mereka. Ya, tentera akan jaga darah mereka. Ya, kalau mereka diserang ke kampung mereka, diapa-apakan oleh musuh, dirompak dan sebagainya, tentera Islam yang akan berkawal, yang akan menjaga. Itu tanggungjawab negara lah. Ya, apabila sesebuah kabilah ataupun komuniti masyarakat itu ya sudah menerima Islam, ya, walaupun bukan sebagai agama, tetapi sebagai pemerintah.
Ya, jadi mereka kena bayar jizyah dipanggil ya. Jizyah tu ialah cukai ya, cukai blood money kita panggil. Ya, yang perlu dibayar oleh setiap orang lelaki yang ada pendapatan lah ya, yang masih bekerja, yang ada pendapatan ya. Jadi mereka kena membayar jizyah. Orang perempuan walaupun ada pendapatan tak perlu, dia hanya lelaki saja. Ya. Kemudian apa lagi ya di situ? Mereka mengadakan perjanjian sudah ya, baginda memelihara darah dan akan meninggalkan harta benda. Ya, jadi maksudnya mereka punya harta benda tidak akan dirampas lah ya. Mereka bukan perang ya, sebab kalau mereka ada deal dengan Nabi, maknanya mereka boleh simpan harta mereka. Orang Islam yang akan jaga pula ya. Hasil bumi Fadak ya digunakan untuk perbelanjaannya dan menyara kehidupan kanak-kanak. Ya, jadi menjadi kehidupan kanak-kanak Bani Hashim serta mengahwinkan lelaki dan perempuan Bani Hashim ya, sama ada yang masih dara ataupun janda. Ya, jadi maksudnya ada peruntukan ya atas kebijaksanaan Nabi, ada peruntukan ya, dan peruntukan itu digunakan antaranya ialah untuk menyara kehidupan kanak-kanak Bani Hashim ya. Maknanya kanak-kanak Bani Hashim ni yang mungkin bapa dia dah meninggal dalam peperangan. Kita tahulah ya. Sahabat-sahabat Nabi ni antaranya ialah Ahlul Bait. Ahlul Bait ni Bani Hashim lah. Ya, sebagian mereka telah terbunuh macam Ja'far bin Abi Talib kita katakan. Ya, ni Bani Hashim yang telah terbunuh. Ni nanti dia terbunuh nanti. Ja'far terbunuh ya. Kemudian nanti kemudian ya. Ada lagi ya, ramai di kalangan Bani Hashim tu yang terbunuh dalam peperangan ya. Jadi untuk mengahwinkan lelaki dan perempuan Bani Hashim juga. Sama ada mereka masih dara, masih bujang ataupun janda ya. Jadi peruntukan tu datang ya daripada inilah ya, daripada hasil tadi. Ya, itu kebijaksanaan Nabi. Perjanjian Taimak ya, apabila orang Yahudi yang tinggal di Taimak, ada nota kaki di bawah, perkampungan yang terletak sejauh 8 marhalah daripada Madinah. Cuma satu marhalah tu berapa kilometer ya. Jadi kalau kita pakai semasa, satu marhalah ialah 40.5 kilometer, 40 lah. Ya, 40 kilometer ataupun 41. Kalau dua marhalah senang nak cerita, 40 kilometer, dua marhalah 80, tiga marhalah 120. Jadi kalau 8 marhalah, 8 kali 4 lah ya. Jadi 8 kali 4 berapa ya. Itulah jarak ya marhalah. Marhalah adalah measurement ya, adalah ukuran yang digunakan pakai pada zaman silam, masih kita guna sekarang. Orang duk sebut berapa marhalah ni perjalanan. Dia kata 2 marhalah. 2 marhalah mana 80 kilometer, sunat untuk mengqasar solat. Ya, tetapi tidak sunat untuk menjamak. Ya, sunat untuk qasar. Zuhur 2 rakaat, nanti masuk asar 2 rakaat, tapi tak dijamak. Tapi kalau perjalanan lebih daripada 3 marhalah, 80 campur 30, 80 campur 40 lagi, maknanya 120 km, baru sunat jamak dan qasar. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, tapi kalau perjalanan hanya sekitar 80, 85 km, 90 km, tak sampai 120, yang sunat sebenarnya hanyalah mengqasar, memendekkan zuhur yang 4 jadi 2, asar jadi 2, isyak jadi 2. Ya, subuh kekal 2, ya, maghrib memang 3, tak boleh dikurangi. Tetapi ya, kalau perjalanan lebih daripada 120 km, barulah sunat di qasar dan sunat di jamak. Ya, sebab qasar dulu. Bila kita nak sembahyang zuhur, dah mestilah qasar zuhur dulu. Ya, sebelum kita bagi salam, ya, maka kalau kita nak sambung, nak jamak, kita jamak ya. Tapi pada masa kita angkat takbir, perlu tak kita sebut nak jamak? Ya, tak mesti. Ya, biasa orang duk sebutlah ya, tak salah. Ya, tapi kalau dia terlupa sebut contoh, ya, dia angkat takbir Allahu Akbar, dia tahu dia nak qasar. Ya, dia sebut qasran, ya, aku nak qasar solat ni. Ya, kemudian apabila dia solat rakaat pertama, masuk rakaat kedua, sebelum bagi salam dia teringat, dia kata patutnya boleh jamak ni. Sebab perjalanan lebih daripada 120 km. Boleh tak dia niat ya untuk jamak tu sebelum dia bagi salam rakaat yang kedua tadi, sebelum dia keluar daripada solat? Jawapannya boleh. Dan masih valid. Ya, niat tu valid. Walaupun tadi dia tak niat, dia hanya niat untuk qasar saja. Ya, tapi dia tahu ya perjalanan dia lebih daripada 120 km. Jadi maknanya dia dah tahu dah ya. Cuma dia tak sebut semasa ya, ataupun dia tidak terlintas semasa dia angkat takbir sembahyang zuhur tadi. Jadi bila sebelum dia bagi salam, sebab kalau dia bagi salam habis dah. Bila dah habis maknanya dah expired lah ya. Tapi selagi dia masih dalam solat, dia boleh niat untuk menjamakkan dengan apa ya? Jamakkan dengan asar. Kalau dia maghrib, jamak dengan isyak. Boleh tuan-tuan ya. Benda tu diterima pakai. So itulah ya, kena detail sikit lah ya, benda-benda macam ini. Jangan kita take for granted kita tahu je. Sebab kadang-kadang takut kita tersilap.
Macam tadi dalam kelas pun kita ada tanya ya kepada sister kita ya. Kita kata kalau jamak takhir ya macam mana? Nak buat jamak takhir zuhur asar, nak buat asar dulu ke nak buat zuhur dulu? Ya, jadi jawapannya dia kata asar dulu ya. Sedangkan kita tahu ya solat ni ada sekuen dia. Ya, dia ada dia punya turutan dia, tertib kita panggil dalam bahasa Arab ya. Jadi tertib mesti buat zuhur dulu walaupun jamak takhir. Kalau jamak takdim tak ada hal. Memang kita akan buat zuhur dulu kan. Lepas tu kita jamak dengan asar. Sebab asar tak masuk waktu lagi. Tetapi untuk jamak takhir, biasa orang duk buat asar dulu. Ya, dan asar dulu kemudian followed by zuhur. Dari segi sekuen, tertib tak kena lah. Walaupun dia tidak batal, dia sah. Ya, cuma macam tadilah ya. Kalau ikut SOP, ikut sekuen, ikut tertib yang Nabi ajar, pahalanya lebih besar. Sebab kita follow ya the footstep of Nabi SAW. Ya, kita kadang-kadang kita kata kita follow Nabi tapi we do not follow the footstep of Nabi. Mana kita tak ikut sebiji-sebiji. Kita kata boleh memang boleh tapi afdal tak afdal ya. Jadi tu benda-benda macam tu kita kena ambil perhatian. Jadi Yahudi yang tinggal di Taimak mengetahui tindakan muslimin terhadap Yahudi Khaybar, mereka mengadakan perjanjian untuk membayar jizyah. Jadi siap-siap dia tahu dah tak boleh lawan Muhammad ni. Ya, kalau Yahudi Khaybar pun kalah, ya kita nak lawan tak payah. Ya, jadi mereka mengadakan perjanjian damai lah. Ya, dan mereka bayar jizyah. Dengan itu mereka tinggal di situ dalam keadaan aman tenteram. Lagi bagus, tuan-tuan. Ya, sebab orang Islam boleh jaga mereka. Ya, ini lah benda-benda yang kadang kita tak perasan tu, ya. Pembukaan Wadi Al-Qura. Ya, Wadi Al-Qura. Kemudian Rasulullah menyeru Yahudi Bani Wadi Al-Qura. Wadi ni kawasan lembah, oasis. Ya, supaya menyerah diri tetapi mereka enggan. Mereka nak perang. Dengan itu muslimin memerangi mereka. Dalam peperangan tersebut 11 tentera musuh berjaya dibunuh. Ya, muslimin mendapat harta ghanimah yang banyak dan baginda membahagi-bahagikan kepada 5 bahagian. Ya, memang 5 bahagian lah. 1 bahagian Nabi ambil, 4 lagi dibagi pada tentera dan binatang-binatang yang dijadikan tunggangan. Rasulullah menyerahkan tanah Wadi Al-Qura kepada penduduknya untuk dicucuk tanam. Ya, sebab mereka ni petani juga dengan syarat ya, separuh daripada hasil bumi fadak itu hendaklah diserahkan kepada muslimin. Jadi maknanya kalau dapat hasil ya 1/5 separuh akan hantar kepada Madinah lah. Tindakan yang sama juga dilakukan terhadap tanah Khaybar, sama juga. Khaybar pun sama ya. Orang Yahudi boleh meneruskan aktiviti ekonomi mereka, pertanian mereka, tetapi nanti bila dapat hasil setiap tahun ataupun setahun 2 kali ke ya, maka mesti separuh dihantar ke Madinah. Ada pegawai yang Nabi hantar akan memantau. Jadi tak boleh tipu lah ya. Jadi oleh kerana itu Nabi sudah buat Nabi dah ada planning dah. Ya, Nabi dah buat Nabi dah gariskan ya pembahagian-pembahagian tu. Jadi Nabi kita panggil ya, Nabi dah bagi dalam perjanjian tu dah mereka dah setuju. Tindakan ini sama juga ya dengan Khaybar. Rasulullah menghantar Abdullah bin Rawahah. Ya, siapa Abdullah bin Rawahah? Beliau adalah Al-Ansari, orang Ansar, orang Madinah, dan beliau adalah seorang penyair. Ya, jadi syair-syair Abdullah bin Rawahah ni ya berkumandang terutamanya ketika peperangan. Ya, Abdullah bin Rawahah salah seorang daripada penyair Nabi, ya, min syu'ara'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada kalangan syu'ara. Syu'ara tu plural. Kalau seorang syair, ya, Abdullah bin Rawahah antaranya, ya, Hasan bin Sabit antaranya. Ini yang banyak ya kita panggil ya membuat syair-syair yang memberi motivasi pada sahabat-sahabat yang berperang, termasuk dalam perang Badar lah. Dan Abdullah bin Rawahah kita tahu ya dia akan terkorban nanti dalam perang Mu'tah. Ya, dalam perang Mu'tah ya, peperangan yang disertai juga oleh Ja'far bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah. Ya, Zaid dulu wafat, kemudian diikuti oleh Ja'far bin Abi Talib, dan yang terakhir ya, siapa yang terakhir? Yang terakhir ialah Abdullah bin Rawahah. 3 orang syahid dalam peperangan tersebut. Ya, tu kita belum tengok lagi, kita akan tengok nanti. Jadi kita panggil Rasulullah hantar Abdullah bin Rawahah untuk menilai hasil tanaman. Jadi kita panggil ada valuer lah. Ya, ada orang, ya, ada penilai datang. Ya, dia akan buat evaluation ya. Jadi dia akan evaluate, dia akan tengok ya, ada penipuan ke apa. So dia auditor lah ya. Kita kata auditor datang. Ya, ni external auditor. Ya, kita maknanya kita panggil ya, Pit Mawik ke ya, Arthur Anderson ke apa macam itulah dalam konteks kita sekarang. Ya, dia ada internal auditor ya dan ada external auditor. Ya, jadi internal auditor tu mungkin dia bias sikit kan sebab dia orang dalam. Tapi kalau external auditor tu ya, dia lagi inilah ya, lagi boleh dipercayai kita kata. Okey ya, itu benda yang sama je tuan-tuan. Itu asaslah ya.
Kemudian penilaiannya dilakukan cukup teliti dan mereka ingin memberinya rasuah. Sama juga zaman sekarang. Ya, nak bagi rasuah pula dah. Ya, dia kata kalau ya boleh kautim ke, ya boleh apa kita panggil, ya boleh dindong-dindong sikit. Okey, ya. Tak apa kita bagi rasuah. Abdullah berkata, wahai musuh Allah, ya adu wallah. Ya, wahai musuh Allah, kamu hendak memberikan rasuah. Wallahi aku datang dari seorang lelaki yang paling aku kasihi dan engkau adalah orang yang lebih aku benci daripada monyet dan babi. Dia cakap tu terang je. Ya, yang guna petang monyet babi tu kita kata macam kasar ni. Tak, Quran dah sebut. Ya, qiradatan khasiin. Orang-orang Yahudi tu ya dia tukar fizikalnya, sebagian riwayat menyebut, sebagian kata bukan fizikal, dia punya perangai dia, perangai monyet. Ya, perangai monyet ni perangai macam mana? Ambil harta orang, ya, tak minta izin, ya, mencurilah. Ya, kita kata panjat sana panjat sini, ya, ambil buah limau, ambil buah apple, ya, ambil buah rambutan dan sebagainya. Kemudian dah makan bertabur, ya, bersepah, ya, tak appreciate orang yang bagi makanan, macam itulah. Termasuklah khanazir, khanazir makna khinzir. Ya, tadi kiradah. Ya, daripada perkataan kirdun kan? Kirdun seekor monyet. Kalau kiradah banyak monyet. Ya, kalau dalam apa ni, apa kita panggil, kalau babi, ya kita panggil khinzir. Kalau jamaknya khanazir, khanazir. Ya. Tetapi kebencianku terhadap kamu dan kecintaanku terhadapnya tidak menjadikan aku berlaku tidak adil. Ya, janganlah sampai. Ya, wala yajrimanna syana'un wala yajrimannakum syana'un qaumin, ya, syana'un qaumin. Janganlah sampai, ya, apa ni, kebencian kamu terhadap satu kaum itu, ya, menyebabkan kamu tidak berlaku adil kepada mereka. Ya, tak boleh tidak berlaku adil. Kita kena berlaku adil walaupun kepada orang bukan Islam. Ya, kalau dia tak buat, kita kena kata dia tak buat, kita jangan fitnah. Ya, kita kata dia komunis lah, ya, kita kata dia ni nak sebarkan Kristian kat Malaysia lah, ya. Memang, ya, benda-benda macam itu viral, tuan-tuan, ya, tapi kita tak boleh tuduh dia kecuali memang terbukti jelas, ya. Kalau setakat video-video viral ni, tuan-tuan, kebanyakannya semua, ya, semua adalah yang sudah apa kita panggil, ya, dah ditukar, alih bahasanya, ya, dah tukar tambah gambar-gambar, tak tahu zaman bila dia letak, tak boleh, tuan-tuan. Kita tidak adil. Walaupun tujuan kita untuk memenangkan orang Islam, tetapi kita tak boleh berlaku tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, ya, an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu. Ya, jadi jangan sampai kamu berlaku tidak adil kepada orang-orang yang kamu tak suka walaupun mereka menghalang kamu daripada masuk Masjid Haram. Ya, sebab Nabi dan para sahabat datang nak umrah, mereka terhalang, tuan-tuan. Ya, memang para sahabat marah dengan orang apa ni Quraisy, ya. Sebab mereka datang daripada Madinah pergi ke Mekah 8 hari perjalanan, itu minimum. Mungkin lebih kalau cuaca ekstrim, cuaca panas. Ya, dengan sandstorm, dengan macam-macam, ya. Jadi sudah tentu perjalanan jauh, mereka letih, ya, dan mereka terhalang pula. Mereka terhalang daripada melakukan apa ni umrah, ya. 6 tahun tak balik Mekah. Tiba-tiba, ya, Nabi kata boleh buat umrah, semua gembira. Ya, tiba-tiba sampai di Tan'im mereka terhalang. Mereka detour masuk ikut daripada apa ni Hudaibiyah, ya, dan mereka dihalang lagi, tak boleh masuk. Ya, tapi mereka kena berlaku adil. Ya, mereka tak boleh, jangan sampai wala yajrimannakum. Jangan sampai menyebabkan kamu, ya, syana'anu qaumin, kebencian kamu terhadap satu kaum itu, ya, apa ni ansaddukum anil masjidil haram, yang menghalang kamu masuk ke Masjidil Haram. Memang, ya, macam kita lah nak pergi umrah terhalang, memang kita marahlah. Ya, tapi nak buat macam mana? Ya, bukan belum masanya. Ya, memanglah habis duit, habis ni, betul lah, tuan-tuan. Tapi Allah akan balaslah dengan pahala, dengan kebaikan. Tapi nak bagi tahu bahawasanya benda tu berlaku. Bila benda tu berlaku, ya, maka Allah larang kita untuk an la ta'tadu. Ya, jangan sampai kamu berlaku tidak adil. Tak boleh, tuan-tuan. Ya, kena kerjasama. Kalau boleh kerjasama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, itu dalam surah apa tu? Ya, dalam suratul Maidah tu. Ya, jadi maksudnya tak boleh, ya, memang kena apa kita panggil? Kena berlaku adil. Walaupun, ya, orang tak berlaku adil dengan kita, kita tetap kena balas dengan keadilan. Memang payah, tuan-tuan. Tapi itulah cabaran kehidupan. Ya, sebab kehidupan kita ni, ya, banyak orang tak adil duduk sekitar kita.
Jadi kalau kita pun sama ikut dia punya resam dia, ya, ikut dia punya rentak, tak berlaku adil, tak ada bezalah kita dengan mereka, tuan-tuan. Ya, walaupun kita ditohmah, kita kita dipinggirkan, ya, sebagai Muslim kita kena bertahanlah. Kena bertahan, tuan-tuan. Walaupun hak kita dinafikan. Ya, patutnya kita dapat scholarship, tak dapat. Patutnya anak kita dapat kerja di satu company, tak dapat. Ya, patutnya kita dapat peruntukan itu dan ini, tak dapat. Macam-macam benda, tuan-tuan. Tapi jangan bimbanglah, ya. Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita, tuan-tuan. Allah akan tolong. Ya, cuma pertolongan Allah itu kadang-kadang ya Allah uji dulu. Nak bagi tu Allah uji. Ada banyak cabaran dia, tuan-tuan. Ya. Tapi masa yang akan menentukan siapa benar, siapa salah. Tapi yang kita sabar ke nak menunggu? Itulah cerita dia, tuan-tuan, ya. Itulah, ya. Itulah cabaran orang beriman, ya. Mudah-mudahan kita termasuk. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami daripada kalangan mereka, ya Allah. Ya. Amin ya Rabb. Okey, tuan-tuan, ya. Demi Allah aku datang dari seorang lelaki, dia bagi tahu dah, ya. Jadi, ya, tujuan dia datang ni bukan untuk tidak berlaku adil, tak boleh. Nak ambil rasuah lagi jauh lah. Dengan ketundukan yang diberikan oleh semua Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah, Muslimin terselamat daripada kejahatan musuh yang sentiasa mencari peluang untuk menghancurkan mereka sekalipun ya berbagai perjanjian telah dibuat. Ya, dan kata sepakat yang dicapai. Muslimin pulang dengan merangkul kejayaan dan kemenangan. Ya, banyak benda lah yang dapat dicapai, kita kata. Ya, kerana sikap para sahabat yang boleh bertahan, tak terima rasuah. Kalau terima rasuah, untunglah dia buat masa tu. Untung dunia, akhirat rugi. Ya, jadi nak buat apa? Itulah cerita dia, tuan-tuan. Ya, ada soalan di chat ke? Ada apa? Tak ada? Ya, silakan. Ada apa-apa daripada tuan-tuan? Ya, Kak Nomah ada apa soalan, Kak Nomah? Ya. Hajar Zainab ada apa soalan lagi? Silakan. Ustaz, Ya, silakan. Seorang-seorang. penyair ni dia memainkan peranan penting dalam setiap peperangan Rasulullah, ya Ustaz. Betul. Mereka syair dulu, bagi semangat dulu, lawan syair dulu. Penyair Quraisy, ya, kafir lawan dengan penyair Muslim. Penyair Yahudi lawan dengan penyair Muslim. Yahudi pun ada penyair. Ya, apa ni Ka'ab bin Ashraf yang kena bunuh tu, ya. Yang dia buat syair yang menghina Nabi, menghina perempuan Islam, memperlekehkan isteri Nabi, ya. Sebab budaya Arab, walaupun mereka Yahudi tapi mereka tinggal di kalangan bangsa Arab, ya. Memang syair ni memang dia lawan syair, macam kita lawan pantun lah. Berbalas-balas pantun, sana berbalas-balas syair. Betul, ya, Hajar Zainab, betul. Okey, ada lain silakan. Peranannya penting. Sebab tu dalam Quran ada surah Asy-Syu'ara. Ya, surah yang ke-26 kan? Ya, surah yang menceritakan bahawasanya syu'ara ni, para penyair ni ada peranan yang penting, ya. Okey, apa lagi? Ya. Silakan, ya. Ada apa, puan-puan? Silakan. Soalan, ya, daripada ni, ya. Sister Shima ada apa soalan? Lama tak dengar Sister Shima. Ya, Abang Syuaib ada apa? Tuan-tuan jangan biarkan ustaz bersendirian, ya. Sunyilah tuan-tuan kalau Tak ada seorang-seorang. Ustaz. Ada. Tak ada. Apa ni, Sister Shima tak ada, Kak Shima tak ada ke? Kak Shima dia pergi buat visio. Dia dengar pakai patutlah dia. phone. Okey. Phone, Ya, patutlah dia FB. tak. Ha. Ya. So dekat PMP tak ada siapa lah. Seorang je lah. Ada dengar daripada FB. Oh, ada juga. Ada, Okey. ada. Ya. FB ramai. Ada. Ha. Ya. Alhamdulillah. Okey, ya tuan-tuan. Pembukaan Wadi Qura sudah. Ya, Khalid dan temannya masuk Islam. Okey, Khalid masuk Islam. Ya, tahun ke-7 Hijrah. Ya, sebahagian kata tahun yang ke-8. Ya, ni ada khilaf lah sebab tak ada documentation. Kemenangan dalam peperangan ini diikuti dengan kemenangan yang jelas, yakni Islamnya 3 orang yang mempunyai peranan penting dalam tentera nanti. Ya, mereka ialah Khalid bin Al-Walid. Ya, beliau adalah sayap kanan tentera Quraisy masuk Islam. Kemudian Amru bin Al-As, ya, Amru bin Al-As Al-Sahmi juga, ya, beliau juga salah seorang daripada apa kita panggil, daripada Quraisy juga. Amru bin Al-As, dia ni gubernur nanti, jadi gubernur Mesir yang pertama. Ya, zaman Sayyidina Umar nanti, ya. Dan beliau adalah penyokong Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang ya lawan dengan Sayyidina Ali, beliau pro Muawiyah. Ya, sahabat Nabi sebagai macam Abdullah bin Abbas, ya, itu memang pro Ammar bin Yasir, ya. Itu memang pro Sayyidina Ali lah, ya. Dah tentu Al-Hasan Al-Husin anak Sayyidina Ali, untuk memang menyokong Sayyidina Ali lah. Tetapi macam tadilah, politik adalah politik lah tuan-tuan, ya.
Jadi kita tak boleh kata siapa sokong Ali syurga, siapa sokong Muawiyah neraka. Tak boleh, tuan-tuan. Ya, jangan buat pasal. Sebab tu sirah ni kena belajar. Kita tengok dalam sirah, sahabat pun bertekak, sahabat pun ya berbeza pendapat. Berperang sampai 40,000 mati, tuan-tuan. 25,000 mati. Ya, bukan sikit-sikit. Ya, jadi kita nak hukum macam mana tu? Ya, sedangkan Ali adalah khalifah. Tapi Muawiyah bukan jalan-jalan manusia, tuan-tuan. Beliau adalah penulis wahyu. Quran yang kita baca ni sebahagian tu adalah tulisan Muawiyah. Ya, beliau yang mewahyukan, beliau yang menulis wahyu tu. Beliau adalah ya adik ipar kepada Rasulullah. Kakak dia tadi tu, kakak dia siapa? Ya, kakak dia tadi Ummu Habibah Ramlah, tu kakak dia. Ya, maknanya Abu Sufyan adalah seperti mana Abu Sufyan adalah mentua Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah adik ipar Nabi, tu kan? Ya, kakak dia tadi tu kan? Ya, kakak dia. Kakak dia tadi Ummu Habibah tadi, yang kahwin dengan Nabi ketika usia 36 atau 37 tahun tadi. Ya, tu kakak dia. Muawiyah adik dia, tuan-tuan. Ya. Jadi nak bagi tahu bahawasanya mereka ni adalah keluarga, ya, keluarga. Maknanya daripada Quraisy juga. Dan nombor 3 Uthman bin Talhah, ya, Al-Abdari, ya. Abdari ni daripada kabilah Abdul Dar, ya. Uthman bin Talhah di bawah tu, ya, daripada Al-Abdari, maknanya daripada Abdul Dar. Abdul Dar ni adik beradik dengan Abdul Manaf, Nabi punya moyang. Kan 3 Abdul kan, Ustaz selalu sebut 3 Abdul, ya. Dia ada Abdul Dar paling tua, Abdul Manaf, nombor 2, nombor 3 ialah Abdul Uzza. Ya, 3 tu tuan-tuan jangan lupa, ya. Bagi nama dia 3 Abdul. Ya, supaya jangan lupa 3 Abdul tu nama filem Piramli itulah. Abdul Wahid, Abdul Wahab, ya. Jadi ini Abdul ni yang pertama Abdul Dar, abang. Nombor 2 Abdul Manaf. Nombor 3 Abdul Uzza, ya. Jadi 3 adik-beradik, patutnya Abdul Dar anak sulung, dia jadi gubernur Mekah menggantikan bapa dia. Bapa dia Qusay bin Kilab. Ya, kita dah ulang banyak kali tapi tak apa usah ulang balik supaya tuan-tuan ingat. Qusay bin Kilab, ya, beliau adalah lagi ataslah moyang Nabi. Qusay bin Kilab, ya, dia meninggalkan 3 orang anak, Abdul Dar, ya, Abdul Manaf dan Abdul Uzza. Ya, jadi Abdul Dar lah patutnya jadi pemimpin ganti bapa dia Qusay. Tetapi yang diberi laluan akhirnya Abdul Manaf. Abdul Manaf tu moyang Nabi lah. Ya, bapa kepada Hashim. Ya, Nabi kan Abdullah, bapa Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim, bapa pada Hashim, Abdul Manaf. Abdul Manaf tu adik-beradik Abdul Dar. Ya, jadi Abdul Dar abang, tapi dia bagi laluan pada adiknya Abdul Manaf. Abdul Manaf lagi apa kita panggil, ya, lagi berkaliber, ya, dan untuk memegang jawatan. Jadi Abdul Dar tu siapa antara cucu cicit dia? Antaranya Uthman bin Talhah tadi lah. Ya, yang dikatakan pemegang, salah seorang daripada yang memegang kunci Kaabah tu. Kunci Kaabah, ya, keluarga dia, ya, Uthman bin Talhah dikatakan. Jadi memang keluarga Nabi lah juga, keluarga anak-anak Qusay bin Kilab, ya. Jadi salah seorang daripada keturunan apa ni Abdul Dar ni siapa dia? Ialah Mus'ab bin Umair yang muka macam muka Nabi tu. Nabi punya first cousin. Ya, Nabi punya first cousin. Ya, bukan Nabi punya cousin. Bukan second, bukan third, first cousin. Sebab moyang kepada Mus'ab, ya, namanya Abdul Dar tadi, adik-beradik dengan moyang Nabi Abdul Manaf. Ya, daripada keturunan Abdul Manaf dapatlah Hashim, Abdul Muttalib, semualah Abu Talib, ya, apa ni Sofiah binti Abdul Muttalib, ya. Semua tu keluarga Nabi tadi. 4 saudara Nabi. Kalau Abdul Uzza dapat pada Khadijah pula. Ya, sebab tu Khadijah bila kahwin dengan Nabi, orang tak ada masalah tuan-tuan. Sebab Khadijah Abdul Uzza, Nabi Abdul Manaf, adik-beradik. Ya, jadi tak ada isu. Walaupun Khadijah orang kaya, paling kaya di Mekah. Nabi tidaklah miskin, ya, tapi tidaklah sekaya Khadijah tu. Ya, jadi perkahwinan mereka tidak ada bantahan. Semua orang setuju. Ya, pasal Khadijah kaya, tapi walaupun dia kaya, dia daripada Abdul Uzza saja. Nabi Abdul Manaf, Bani Hashim, lagi muda. Jadi tak ada siapa yang menimbulkan isu, tuan-tuan. Dengan keislaman mereka 3 orang ni, tuan-tuan, ya, Rasulullah merasa amat gembira sebab ini adalah hero-hero ni semua. Ya, ini semua hero-hero Quraisy datang masuk Islam. Baginda berkata kepada Khalid, syukur kepada Allah, asyukrulillah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Ya, syukrulillah allazi hadaka yang telah memberi hidayah kepada kamu. Sebelum ini aku mendapati engkau seorang lelaki yang pintar, ya, dan mengharapkan agar kamu tidak terpimpin kecuali kepada kebaikan. Mana Nabi pernah doakan dia, tuan-tuan? Seperti mana Nabi doakan Abu Jahal. Tuan-tuan jangan lupa, Abu Jahal tu sepupu pada Khalid. Tapi Abu Jahal tak masuk Islam. Ya, yang masuk Islam Umar, yang masuk Islam Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid masuk Islam lambat. Ya, Nabi dah hijrah
dia sempat lawan Nabi, bunuh orang Islam dalam perang Uhud. Ya, berapa ramai 70 sahabat Nabi terkorban dalam perang Uhud. Ya. Jadi Khalid berkata, ya Rasulullah, berdoalah supaya Allah mengampunkan dosaku disebabkan peperangan yang aku lakukan terhadapmu. Ya, mana dia mengakulah. Ya, dia mengaku. Ya, tapi sebenarnya macam biasalah. Ya, Nabi kata apa? Nabi menjawab, Islam menghapuskan kesalahan yang dilakukan sebelumnya, sebelum meluk Islam. Al-Islam, dalam hadis disebut, Al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam itu ya menghapuskan kesalahan yang dibuat sebelum Islam. Jadi bersamana pun kesalahan Khalid, walaupun dia bunuh orang Islam ramai dalam beberapa peperangan sebelum ni, tapi dia diampunkan dosa. Habis semua tuan-tuan. Inilah kita punya, apa kita panggil, marketing point kita lah tuan-tuan. Ya, selling point kita. Ya, kita punya marketing point kita. Ya, ataupun marketing apa kita panggil, ya, advantage kita. Ya, selling point kita ialah kita bagi tahu, ya, orang bukan Islam. Kalau dia masuk Islam, dia punya dosa semua diampunkan. Ya, mudah-mudahan kalau dia buat baik sebelum ni, dia banyak buat baik, jaga mak dia, ya, dia buat baik, dia derma sana derma sini. Mudah-mudahan kebaikan yang dulu tu masuk dalam akaun pahala dia, mudah-mudahan. Ya, tapi yang pasti dosanya diampun seperti mana disebut dalam apa ni teks ini tuan-tuan. Ya, itulah cerita dia. Dosa semua diampun, mudah-mudahan kebaikan yang dia buat dulu-dulu tu masuk dalam akaun dia. Ya, dah tentu dia baiklah, baguslah tuan-tuan. Ya, dosa semua ampun, macam kita dosa boleh tahan banyak juga walaupun pahala banyak, alhamdulillah. Ya, tapi dosa ya pun apa ni substantial juga tuan-tuan. Ya, bimbanglah, ya, bimbang takut. Sebab itulah Allah datangkan haji, ya, haji mabrur, Allah ampun dosa. Puasa Ramadan, Allah ampun dosa, ya. Puasa hari Arafah, puasa apa ni hari Ashura, ya, 10 Muharram, ya, kemudian apa kita panggil berdakwah, ya. Dan macam-macam benda lah kita buat tu, kebanyakan tujuan dia adalah untuk diampun dosa oleh Allah. Kerana bila dosa kita diampun, maka bersihlah kita. Bila bersih kita, maka tak ada tempat lain lah. Ya, laisalahu jaza illal jannah. Tidak ada baginya pahala melainkan syurga. Ya, dia kita kena faham dia punya apa kita panggil, ya, dia punya sifir dia tu. Ya, dia punya formula dia, ya. Untuk masuk syurga, kena ampun dosa dulu. Sebab tu ibadah yang kita buat kebanyakannya ibadah ampun dosa. Paling basic apa tuan-tuan, ya? Paling basic. Baca, ya, setiap kali lepas solat fardu, subhanallah 33. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 33 kali 3, 99. Tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau lepas zuhur, tak ada yuhyi wa yumit. Lepas asar tak ada, lepas isyak tak ada. Tapi lepas subuh, lepas maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Lepas maghrib ada yuhyi wa yumit sebab hari baru. Ya, bangun pada subuh, bangun pada pagi, subuh, yuhyi wa yumit. Kerana apa? Kerana kita baru bangun tidur. Kalau maghrib, baru mula hari baru. Patutlah ada yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidup dan mematikan. Ya, tapi kalau zuhur, asar dan isyak, tak ada yuhyi wa yumit. Ya, tapi tetap 99 tadi campur dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi apa ni dalam hadis disebut, Imam Nawawi pun komen di bawah tu, ya, walaupun seseorang itu datang dengan dosanya sebanyak buih di lautan, ya, nescaya Allah akan ampunkan dosanya, ya. Tapi ini berkait dengan dosa-dosa kecil sederhanalah. Kalau dosa besar macam minum arak, ya, berjudi dan sebagainya, itu berhajat kepada apa kita panggil taubat daripada Allah, ya. Syirik tu kena taubatlah, ya. Kena istighfar balik. Tapi kalau yang lain-lain ni, mudah-mudahan Allah ampun dosa tuan-tuan. Walaupun sebanyak, ya, misla zabadil bahar, ya, sebanyak apa ni zabat al-bahar. Zabat tu mana buih, ya, di laut, ya. Kita tengok pergi pantai kan, pergi Port Dickson. Kita pergi Morib ke Bagan Lalang sebagainya, tengok, ya, banyak buih-buih di lautan. Banyak, cukup banyak tuan-tuan. Ya, uncountable. Ya, tetapi Allah ampunkan dosa. Cuba kita bayang. Kerana bila ampun dosa baru layak masuk syurga. Ya, itulah package dia tuan-tuan, package pengampunan dosa. Ya. Okey, ya, kita apa ni selesai di situ tuan-tuan, ya. Kalau nak sambung tu panjanglah. Ya, tapi kalau ada soalan silakan sebelum kita tamat, tuan-tuan boleh tandakan, ya, Khalid bin Al-Walid tadi, ya. Jadi Rasulullah sebut, ya, bahawasanya Islam menghapuskan kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Maknanya sebelum dia masuk Islam, masa jahiliah. Sebab tu Wahsy yang bunuh apa ni Hamzah, ya, memang dia sedihlah, ya. Dia kata aku yang bunuh. Ya, Nabi pun tahu, ya, Nabi pun
ya macam payah nak memandang muka dia, ya. Dia masuk Islam, welcome lah, ya. Tapi dia yang apa kita panggil menombak apa Hamzah, ya, bin Abdul Muttalib yang merupakan bapa saudara Nabi dan juga sepupu Nabi. Bapa saudara daripada sebelah bapa, tapi beliau adalah sepupu Nabi daripada sebelah mak. Sebab mak kepada Hamzah, yakni siapa namanya, ya, mak kepada Hamzah tu Halah binti Abdul Wahab, ya. Halah binti Wahab tu, ya, Halah binti Wahab dengan mak Nabi apa ni Aminah binti Wahab, adik-beradik, ya. Binti Wahab bukan Abdul Wahab, ya, binti Wahab. Jadi dua-dua adik-beradik. Jadi bila dua-dua adik-beradik, Hamzah dengan Nabi itu sepupulah. Dan beza umur pun 2 tahun aja, ya. Sebab tu Nabi sedih sungguh ketika Hamzah ditombak meninggal, ya, di dalam peperangan Uhud. Salah seorang daripada 70 yang syahid dalam perang Uhud. Tetapi bila Wahsy masuk Islam, Allah ampun dosa, ya. Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Okey tuan-tuan, selesailah di situ. Ya, kalau ada soalan silakan sebelum kita tamat. Ada apa, tuan-tuan? Dah dekat apa ni 12.45, ya. Silakan kalau ada apa-apa sebab Zuhur awal. Ada apa? Ada apa lagi? Apa Hajar Zainab, ada apa? Kak Norma, ya, semua sister yang lain. Tak ada Ustaz. Ustaz. Ya, Ustaz, silakan Kak Norma. Ya, silakan. ada apa-apa penyebab tak yang tiga-tiga orang tu masuk Islam? Terbuka hati dia. Hidayah. Hidayah Allah. adalah hidayah Allah. Sebab dah Hidayah tengok kebenaran Islam tu. Dah Ah, nampak kebenaran Islam, kan? Bila dah nampak kebenaran Islam, memang tak ada apa yang menghalang lagi lah. Sebab kadang-kadang benda yang banyak orang masuk Islam ni kadang-kadang ditunggu. Ya, nak tunggu miracle lah, tunggu benda berlaku lah apa kan. Jadi kalau kita tengok dalam sirah tak ada pula sebut kan. Maknanya dah it's about time lah. Ya, memang dah masuk waktu. Ya, kita kata dah kena waktunya untuk meluk Islam. Itulah. Sebab tak ada cara lagi dah. Ya, orang Islam, orang Mekah tu seorang demi seorang masuk Islam, makin ramai. Ya, jadi tak ada perkara yang boleh menghalang lagi. Ya, sebab semua orang masuk Islam kan. Ya. Cuma macam tadilah, ya, pemimpin tertinggi macam Abu Sufyan, ya, dia tunggu Nabi sampai ke Mekah baru meluk Islam. Sebenarnya dia orang ni dah nampak kebenaran Islam. Cuma timing tu lah. Ya, timing tu kadang-kadang kita tengok orang kan, ya, dia nak pakai tudung lah, lama nak pakai tudung dah. Tapi nak tunggu timing. Dapat pula pergi umrah pakai tudung, balik tak buka dah. Kadang-kadang macam tu. Ya, kita kata bukanlah umrah tu yang mengubah dia, bukan. Tapi dia memang dah lama dah, cuma nanti tiba-tiba semalam tak pakai tudung, hari ni pakai tudung, kan orang mengata pula, apa hal kau mimpi apa? Ya, tapi kalau pergi umrah, ya, pergi haji ke apa, balik terus kekal, alhamdulillah. The timing is right. Ramai orang macam tu. Okey, tuan-tuan, kalau tak ada apa, sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi. Terima kasih pada Pertubuhan Minda Progresif, pada tuan-tuan dan puan-puan yang menguatkan soalan dan sudi bersama. Tengok balik video ni ada banyak manfaat, ya, yang boleh kita ambil. Terutamanya hadis tadi, kalau orang tanya kita. Ya, Rasulullah jawab Islam, ya, menghapuskan dosa yang dilakukan sebelum ni. Mana zaman jahiliah. Sebab Khalid datang jumpa Nabi kan. Dia kata, ya Rasulullah, aku dah buat banyak salah. Berdoalah supaya Allah ampunkan dosa aku. Ya, dulu aku lawan Rasulullah. Aku bunuh umat Islam. Ya, Nabi kata jangan bimbang. Ya, Islam menghapuskan kesalahan yang dilakukan sebelumnya. So itulah, ya, yang boleh Ustaz kongsi. Terima kasih sekali lagi pada semua. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.